Doa Nik Aziz kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata, Allah akan jahanamkan orang yang buat jahat kepada Anwar. Anwar Ibrahim ni orang yang mempunyai kelayakan untuk menjadi Perdana Menteri. Dan ni bekas Perdana Menteri Keuangan. Dia juga tahu selok-belok. Dia mempunyai pelajaran. Dia dikenali antarabangsa. Memang layak dia jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba orang tak nak beri dia jadi Perdana Menteri. Kan? Macam-macam ikhtiar, macam-macam sekatan. Allah Ta'ala akan jahanamkan orang jahat. Dan Datuk Tuan Guru, Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz ni tak dapat nampak, tak berjaya nampak, ataupun tak sempat nak tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tetapi saya nak cerita, legasi doa ini akhirnya digunakan oleh apa, tuan-tuan? Bukan digunakan, tetapi doa ini ialah beliau menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan dalam masa yang sama Anwar Ibrahim adalah orang yang menjadi penghubung di antara kedinginan silaturahim Tuan Ustaz Nik Omar dan juga Ustaz Nik Abdul. Doa ayah mereka Allah transfer, tukar kepada dia jadi asbab. Asbab pula. Dia menjadi perekat, dia menjadi reason kepada hubungan di antara Nik Abdul dan juga Nik Omar. Dan juga kepada ibu mereka sebenarnya. Dia ada satu gambar lagi, Nik Omar dengan ibu dia. Kan? Nik Omar dengan ibu dia. Tuan-tuan, benda ini sangat besar. Memang Tuan Guru Nik Aziz, Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz tak nampak nak tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ya, kita tak nafikan perkara tersebut. Beliau tak sempat tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi memegang jawatan tampuk tertinggi. Tetapi kan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sentiasa kata Anwar Ibrahim dianiaya daripada dulu lagi. Dan beliau berdoa. Akhirnya Allah jadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai insan yang menghubungkan silaturahim di antara dua beradik dan ibu mereka, tuan-tuan. Ui, besar pahala ni. Dan juga kudus pada Nurul Izzah dan juga Ustaz Wanji lah, tuan-tuan. Menghubungkan silaturahim ni adalah satu pahala yang besar. Kalau tak pun tak jadi politik-politik ni semua, hubungan itu sendiri dah satu perkara yang sangat besar. Tapi yang lebih betul, boleh menaikkan balik legasi Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Zaman Tuan Guru Nik Aziz itu macam-macam pemerintah UMNO pada waktu itu nak jatuhkan Kelantan. Tak bagi bantuan, tak bagi dana, macam-macam dia tak bagi. Bila dah tukar kepada kerajaan, mereka jadi kerajaan 33 bulan, still tak dapat apa-apa juga. Masih tak dapat apa-apa. Rupa-rupanya Tuan Ibrahim Tuan Man luluskan projek direct nego di bawah apa orang kata Tebatan Banjir. Bilion ringgit. Itu yang mereka utamakan. Saya tak kata dia terima rasuah, tetapi bilion ringgit telah diluluskan di bawah Tuan Ibrahim Tuan Seri Anwar Ibrahim. Tentang air Kelantan, saya ada tengok tadi. Saya tak tahu sempat ke tidak. Yes. Ni ucapan beliau, kita dengar. Ada ucapan beliau. Kita dengar ucapan beliau dulu. Kita dengar. Selesai. Bekalan air di Kelantan yang sehingga kini tidak selesai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, masalah itu akan diselesaikan menerusi kaedah yang betul dengan kerjasama penuh Kerajaan Negeri Kelantan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Kota Baru malam Jumaat. Yang turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan Datuk Seri Fadil Yusof serta Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob. Media kami selalu melaporkan kaedah terbaru. Tak ada pula ucapan beliau. Mana ucapan dia dah? Sekejap. Cek ucapan dia. Tapi yalah, tadi saya dengar ucapan tu, tak apalah. Antara ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata 30 tahun lah masalah air di Kelantan ni.
Sudah-sudahlah kita nak mempolitikkan isu di Kelantan. Ini ucapan beliau, boleh dengar sendiri. So, kerajaan persekutuan akan berjumpa dengan kerajaan negeri dan akan membincangkan, termasuk adalah Sultan, akan membincangkan bagaimanakah cara untuk apa orang kata, nak menyelesaikan masalah air Kelantan secara keseluruhan. Kali pertama seorang Perdana Menteri bercakap di negeri pembangkang cara ataupun komitmen nak menyelesaikan masalah air di Kelantan. Saya tak tahulah, kalau orang Kelantan tak beri terima kasih kepada PMX kita ni, saya tak tahu. Beliau committed. Sekarang ini terpulang kepada pimpinan PAS sama dia nak setuju atau tidak. Dan bagi saya langkah yang terbaik, ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sebut, tapi saya rasa benda ni akan dibincangkan, ialah Kelantan kena bersedia transfer infrastruktur air kepada federal. So sekarang ni air tidak berada di bawah negeri lagi. Air akan berada di bawah federal. Infrastruktur dia, tapi masih lagi dia, maksudnya federal dan negeri akan bekerjasama bagaimana di apa orang kata, di Penang dalam penyelesaikan masalah air Penang. Infrastruktur itu dibeli oleh federal. Federal selesaikan, after some time kerajaan negeri beli balik. Itu ada kaedah, ada penyelesaian. Pandailah dia orang nak selesaikan benda. Tetapi point saya adalah formula itu ada. Kaedah itu ada. Cuma adakah Perdana Menteri itu mampu atau tidak nak menyelesaikan benda tersebut? Mampu itu satu, mahu itu satu. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju. Tuan-tuan, Kelantan terima dengan penuh. Orang kata tak akan ada orang datanglah PMX dekat Kelantan, penuh tuan-tuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim committed nak selesaikan masalah air Kelantan, di mana PAS sendiri tak berjaya 33 bulan nak selesaikan masalah air dia. Walaupun Menteri Alam Sekitar masa itu adalah Tuan Ibrahim Tuan Man. Tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, saya sudah jumpa dengan Nick Nazmi, Menteri Alam Sekitar. Saya sudah jumpa dengan Menteri Besar. Saya sudah berjumpa dengan Tuanku Sultan, berbincang soal air di Kelantan, dan kerajaan federal committed untuk mencari jalan penyelesaian kepada masalah air di Kelantan. Tolak tepi politik, dia kata. Sudahlah kita berpolitik, sebab ini adalah isu rakyat. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, inilah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia lihat rakyat dulu. In fact, kalau saya baca tadi tentang Hadi kan, tuan-tuan tengok tentang Hadi tadi tu. Hadi banyak kali dah macam-macam maki dia sebagainya. Apa dia kata? Kalau boleh, saya nak eratkan hubungan persaudaraan dengan Hadi. Dia boleh cakap macam tu. Ada yang kata kat saya kat sini kan, kau ni nampak sangat mengampu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tak kenal saya dan saya tak perlu nak ampu dia. Anwar Ibrahim tak kenal saya dan saya tak perlu nak ampu dia. Saya tak ada jawatan dalam kerajaan, saya tak perlu nak ampu dia, dan saya tak perlu jawatan dalam kerajaan pun. Tuan-tuan, ini komitmen seorang yang sebenarnya boleh merubah landscape ekonomi negara kita. Bagi beliau masa. Bagi saya tuan-tuan, walaupun dah tak ada modal nak bagi bantai Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih yang menonton saya di YouTube dan Facebook. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum. There's nothing to do. Tidak ada kena-mengena dengan apa orang kata, tidak ada kena-mengena dengan Islam, tidak ada kena-mengena dengan pemerintahan Islam, syariah syariah bla bla sebagainya. Tak. Ini semua adalah rebutan kuasa. Siapa nak jadi menteri besar, ketua timbalan menteri besar, ini semua adalah kuasa. Nick Amar adalah nama yang memang nak naik jadi menteri besar lama dah. Sekarang dia timbalan. Dia lama dah nak naik menteri besar. Next ni, kalau Kelantan masih kekal, nama dia kemungkinan besar akan naik. Dan mereka merasakan, menjangkakan bahawa Kelantan ini maka mereka akan menang besar. Kalau tak menang besar pun, menanglah. Kelantan akan menang dan Nick Amar akan naik. Dan saya baru dapat tahu, rupanya Nick Amar tu bukan Nick. Nick ni, saya tak, maafkan saya orang Kelantan kalau saya tersilap. Nick ni ada title tau rupanya. So Nick Amar bukan Nick. Dia Muhammad Amar bin Abdullah kot. Sebenarnya Nick tu tak tahulah mana datang Nick. Ada orang kata ditambah dan sebagainya. Keturunan Nick tu ada pada keturunan Nick Aziz, bukan pada Nick Amar. Baik. So plan untuk nak jatuhkan legasi Nick Aziz ini, yang anak-anak dia bukan warisan, tetapi dua anak dia adalah tokoh yang paling sesuai untuk nak jadi menteri besar.
Dua tokoh yang paling sesuai untuk nak jadi menteri besar daripada segi kealiman mereka, pendidikan mereka, daripada segi legasi kepada Nik Aziz, dan juga sebagai anak kepada Nik Aziz. Dan juga kita kena faham, di Kelantan ini pembentukan fikrah, pemikiran yang dibuat oleh Nik Aziz itu sendiri, Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz, di Kelantan itu telah berjaya membentuk rakyat Kelantan ke arah pemikiran tertentu, dan legasi itu diteruskan. Namun begitu, sebaik saja dijatuhkan legasi Nik Aziz. Allahyarham Nik Aziz meninggal pada awal 2015, Pakatan Rakyat berpecah pada hujung 2015, antaranya Husam Musa disingkirkan, dikeluarkan. Saya ingat lagi ada apa orang kata, ada beberapa aset terpaksa diorang tak benarkan keturunan ataupun yang berkaitan dengan Nik Aziz ni untuk masuk. Pertembungan di antara Nik Omar dan Nik Abdoh ni, pertembungan di antara mereka ini diketahui umum. Kita tahu pertembungan tersebut. Saya tak nak cerita detail sangat lah. Saya pernah berjumpa dengan Ustaz Nik Omar, saya pernah berborak dengan beliau, dia ceritakan dan sebagainya. So detail tu biarlah saya dan beliau yang lebih tahu secara dalamnya apa yang berlaku di dalam keluarga mereka. Itu aib keluarga, tak payah kita nak cerita. Tetapi secara umumnya kita tahu memang ada pertembungan, memang ada perkelahian tersebut. Dan Nik Omar ni, kalau tuan-tuan perasan, kenapa dia tak bertanding dekat Kelantan? Kenapa dia bertanding dekat Perak? Kerana ibunya tak merestui. Ibunya kata dia tak restu Nik Omar bertanding selain daripada PAS. So akhirnya di Kelantan. So akhirnya Nik Omar taat dia kepada ibunya. Dia keluar, dia tak bertanding di Kelantan di bawah tiket PAS, sebaliknya dia bertanding di Perak di bawah tiket Parti Keadilan Rakyat. Tak melanggar, tidak melanggar pun tentang perkara tersebut. Siapa nak ajak aku fikir ni? Baik. So, apa konspirasi nak menjatuhkan? Kenapa penting nak jatuhkan keluarga Nik Aziz ni, tuan-tuan? Itu saya kata tadi. Bila dia nak bawa saluran keluarga Nik Aziz ni, keluarga Nik Aziz ni dia akan ada perkumpulan di sini. Wan Hussein itu mendedahkan bagaimana di Kelantan sekarang ini banyak jawatan-jawatan GLC itu sendiri. Jawatan-jawatan GLC, jawatan-jawatan agensi, jawatan-jawatan apa orang kata kementerian sebagainya. Sekarang ini diletak orang-orang, anak beranak dia, orang sepupu sepapat daripada pimpinan-pimpinan PAS ini. Termasuklah di dalam apa orang kata AKSB, Air Kelantan, Sdn Bhd sendiri. Menurut pendedahan beliau. Dengan ini kita kata bagaimana keluarnya legasi Tuan Guru Nik Aziz ini, anak-anak beliau diketepikan, maka muncul satu gerombolan baru untuk menguasai Kelantan dan dengan politik yang baru. Now, kita kena faham politik mereka orang Kelantan tak tahu. Dia ingatkan sama je, PAS di bawah Nik Aziz, PAS di bawah Nik Amar, sama je. Tak sama, tuan-tuan. It's not the same. Dia ingatkan PAS di bawah Hadi Awang, PAS di bawah Tuan Guru Nik Aziz sama. Tak sama. It's not the same. Kulit luarannya sama, namanya sama, tetapi isi kandungannya sangat berbeza. So sekarang ini apa yang berlaku is, adakah Nik Omar, Nik Abdoh atau Nik Omar ni boleh dijadikan apa orang kata menteri besar? Itu persoalan. Dia macam ni, tuan-tuan. Saya tak kata mustahil, macam saya kata pagi tadi lah. Saya tak kata mustahil, tapi saya tak boleh ramal masa depan dan saya tidak merancang. Strategi itu bukan pada saya. Tetapi ini sajalah kata-kata bodoh strategi Iswardi ni. Katakanlah, ini Iswardi cakap. Ini bukan PKR cakap, bukan siapa-siapa cakap. Ini daripada otak saya yang mengeluarkan idea ini. Kalau nak pecahkan PAS di Kelantan, ni calengan saya sajalah. Lantik Nik Abdoh jadi poster boy bagi pilihan raya negeri kali ini. Offer beliau. Nak ke Nik Abdoh keluar daripada PAS is? To be honest lah, to be honest, Nik Abdoh tak ada apa dah di dalam PAS. Dia dinafikan untuk bertanding. DUN ni pun belum tentu dia bertanding, tuan-tuan. Pihak Parlimen pun belum tentu. Ya, Parlimen itu dia tak bertanding. DUN ni pun belum tentu nama dia akan naik. Kecuali tiba-tiba PAS nak counter offer lah. So, tiket mana? Tiket mana yang sesuai is? Cadangan saya saja lebih baik dia bertanding di bawah tiket UMNO. Tadi kau kata kau tak setuju PAS dengan UMNO. Itu cerita lain. Sekarang ni kita ada cerita baru ni. Dia bertanding di bawah UMNO, kisah yang baru, dan dia adalah poster boy Menteri Besar Kelantan
di bawah UMNO bersama dengan Kerajaan Perpaduan demi untuk menaikkan kembali legasi Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Dan beliau bukan calon-calon orang, Nik Abduh ni bukan calon-calon orang beliau. So Nik Omar pula bawa balik ke Kelantan, bertanding di kerusi Kelantan di bawah PKR. Sebab ibunya tak setuju sebelum ini. Sekarang anak dia pun dah keluar daripada PAS. Kan sebelum ini, so kalau dah dapat restu, boleh bertanding di bawah PKR. Tak ada masalah. Kan di bawah amanah ke PKR, tak kisahlah kursi mana pun. Tapi sekarang dia ahli PKR, bertanding di bawah PKR lah. Gunakan kerusi gunakan title tersebut. Sama ada di Kelantan nak guna logo BN ke, nak guna logo sendiri ke, itu tak penting. Yang penting strategi itu kena ada sekarang ini. Now, adakah benda itu boleh menjatuhkan PAS dan PAS boleh kalah? Tak semestinya. Tak semestinya. Tetapi itu boleh, ada kemungkinan boleh deny. Boleh deny PAS punya punya majority di dalam bentuk kerusi. Kemungkinan PAS boleh kalah. Dan kalau strategi itu dibawa dengan baik, berkemungkinan rakyat Kelantan mula berfikir dan mula sedar bahawa legasi Tuan Guru Nik Aziz, PAS di bawah Tuan Guru Nik Aziz Allahyarham, PAS di bawah Hadi, PAS di bawah Kelantan yang ada sekarang ini adalah dua PAS yang berbeza. Of course mereka cuba gambarkan benda yang sama tuan-tuan, tapi hakikatnya dia adalah PAS dalam bentuk yang berbeza. PAS dalam bentuk yang berbeza. Kan? Alah, macam kau tahu is, yalah, tengok macam mana. Kan? Dulu saya predict macam-macam tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan nak percaya tak percayalah, tak percaya tak apa. Ini kata-kata saya. Kalau tuan-tuan tak percaya, dan terpulang pada diri masing-masing. Ini kata-kata saya. Saya ini daripada minda saya rasa lebih baik kalau dibawa sedemikian. Lebih baik disalurkan sedemikian. So itu satu kaedah. Satu lagi kaedah adalah di slide kalau bukan Nik Abduh, Nik Omar itu diangkat sebagai poster boy. Katakanlah Nik Abduh tak nak. Nik Abduh kata saya tak boleh tinggalkan PAS. PAS ni masih lagi legasi saya. Nik Omar boleh naik bertanding di atas tiket Pakatan Harapan, tetapi guna logo, tak kisahlah logo Pakatan Harapan ke, nak guna logo BN ke, tak kisah. Tapi bawa salah seorang anak Tuan Guru Nik Aziz ini naik. Tuan-tuan, saya nak cerita. Signifikasinya perkara ini, sangat signifikannya yang cerita ini sebenarnya kenapa? Sebab ini sebenarnya hasil doa Tuan Guru Nik Aziz sendiri. Sebab itu dia ada satu saya rasa Umar tu cakap kan, dia mengatakan takutilah firasat orang mukmin. Takutilah firasat orang mukmin. Okey.